salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang satu tajuk iaitu campuran. Apakah itu campuran? Kita perhatikan dua gambar di sini yang kita selalu lihat di kehidupan harian kita. Ini ABC, air batu campur. Di dalam sini ada cendol, ada ais, ada longan. Ini adalah campuran pekerja dan cair. Dan juga ini adalah cocktail. So, ini adalah sejenis campuran yang ada di kehidupan harian kita. Selain ini, kita juga ada salad yang terdiri daripada campuran sayur, buah-buahan dan sebagainya. Okay. Apakah itu campuran? Campuran terdiri daripada dua ataupun lebih unsur ataupun sebatian yang bercampur secara fizikal. Ini bermaksud bahan-bahan yang membentuk campuran ini masih mengekalkan sifat fizikal dia yang asal. Tidak ada perubahan baru yang berlaku. Kita lihat beberapa contoh yang ada di sekeliling kita. Contoh, duit shilling 20 sen Malaysia adalah campuran nikel, kupron dan zinc. Ini merupakan campuran unsur dengan unsur. Satu lagi campuran yang kita selalu ada perhatikan di sekeliling kita adalah udara kita. Dalam udara kita, kita ada oksigen, nitrogen, gas nadir yang merupakan unsur. Manakala karbon dioksida, wap air adalah berbentuk sebatian. So, udara adalah sejenis campuran yang ada unsur dan sebatian. Dan juga bahan lain seperti habuk dan mikroorganisme. Apa lagi contoh yang lain? Satu lagi contoh adalah cuka. Cuka sebenarnya adalah campuran sebatian dengan sebatian di mana dia adalah campuran asid etanoik adalah jenis sebatian dan juga air adalah sebatian juga. Okay. Dan kita juga ada lagi campuran seperti tanah dan darah kita. Sebenarnya adalah campuran juga. Okay. So, adakah campuran ini boleh diasingkan? Boleh dipisahkan? Ya. Setiap komponen dalam campuran ini boleh diasingkan secara fizikal kerana setiap komponen itu masih mengekalkan sifat masing-masing. Bahan dalam suatu campuran dapat diasingkan melalui perbezaan dalam sifat fiziknya, iaitu seperti saiz zarah dia. Ada yang saiz besar, ada saiz kecil. Kelarutan, sama ada boleh larut dalam air, tidak boleh larut dalam air. Kesumpatan, adakah dia boleh apung dalam air ataupun tenggelam dalam air. Takat hiding yang berbeza dan juga kemagnetan. So, kita ada 7 teknik perasingan. Yang pertama, penurasan. Kedua, penyulingan. Ketiga, pemisahan menggunakan magnet. Keempat, pengenapan. Kelima, pengapungan. Keenam, kromatografi. Dan akhir sekali adalah penapisan yang selalu kita lihat di kehidupan harian kita. Kita akan tengok satu persatu ya. Teknik pengasingan campuran itu kena bergantung kepada sifat fizik dan keadaan giring. Sama ada bahan tersebut adalah pekerja, cecair ataupun gas. Kedua pula, kita nak dapat bahan apa daripada campuran tersebut. Kedua perkara ini akan menentukan teknik perasingan campuran yang sesuai. Di sini kita ada campuran pasir dan air. Pasir adalah pekerja, air adalah cecair. Bagaimana pasir boleh dipisah daripada air ataupun bagaimana kita dapat air daripada campuran ini? So, maka kita gunakan kaedah penurasan di mana kertas turas bersama coron turas digunakan. Okay.
Kita perhatikan campuran pasir dan air telah dituraskan melalui cara ini. Apa yang tinggal dekat kertas turas adalah dipanggil baki turasan, iaitu pasir pepejal, dan hasil turasan. Apa yang kita dituraskan, apakah hasil dia, iaitu adalah air ataupun cecair. So, kaedah penurasan ini digunakan untuk mengasingkan bahan pepejal seperti pasir yang tidak larut dalam air, seperti cair, di dalam suatu campuran. So, ini digunakan untuk cecair dan pepejal. Mengasingkan cecair daripada pepejal. Itu adalah cara pertama, kaedah penurasan. Kaedah kedua dipanggil kaedah penyulingan, di mana kaedah penyulingan ini digunakan untuk mengasingkan cecair dengan cecair yang terlarut campur, mereka bercampur, dan dia mesti ada takat ideh yang berbeza. Contoh di sini, air adalah cecair, alkohol juga adalah cecair, dan takat ideh alkohol adalah lebih rendah daripada takat ideh air. Maka kita akan panaskan campuran ini dan cecair ini akan bertukar menjadi gas, dan gas akan melalui kondenser ini disejukkan. Gas itu disejukkan oleh air di sekeliling kondenser ini. Lepas itu bertukar balik menjadi cecair. So, cecair pertama yang kita dapat daripada penyulingan ini adalah alkohol. Okay. Lepas kita dapat alkohol habis, baru kita akan dapat air yang sulit. Ini adalah kaedah penyulingan. Dia melibatkan pendidihan dan kondensasi. Okay. Pendidihan dan kondensasi di sini. Okay. Ini adalah kaedah kedua. Cecair campur dengan cecair yang berlainan takat ideh. Seterusnya adalah senang, iaitu menggunakan magnet. Okay. Untuk kaedah ataupun teknik kemagnetatan ini, dia mengasingkan dua bahan pepejal yang bersifat bahan magnet dengan tidak bersifat bahan magnet. Bukan semua logam tertarik kepada magnet. Okay. Logam yang tertarik kepada magnet ataupun ada sifat bahan magnet adalah besi, nikel dan kobalt. So, maka untuk tiga jenis logam ini kita boleh gunakan magnet untuk memisahkan besi daripada sulfur, di mana besi bersifat bahan magnet, sulfur adalah unsur yang tidak bersifat bahan magnet. Seterusnya adalah kita panggil kaedah pengenapan. Kaedah ini digunakan untuk mengasingkan campuran cecair dan pepejal, di mana pepejal tersebut tidak larut dalam cair. Contohnya pasir dan air. Selain daripada kaedah penurasan, kita boleh juga menggunakan kaedah pengenapan, di mana pasir yang tidak larut dalam air akan terendap di dasar. Maka kita akan dapat air yang lebih jernih, dan air ini kita boleh keluarkan daripada campuran itu. Ini adalah kaedah pengenapan. Seterusnya adalah kaedah pengapungan. Dalam kaedah pengapungan, kita menggunakan konsep ketumpatan juga. Contohnya, minyak dengan air. Minyak adalah kurang tumpat daripada air, maka dia terapun di atas air. Dalam kaedah ini, dia menggunakan corong pemisah. Corong pemisah. Dan kita boleh pisahkan air daripada minyak menggunakan kaedah ini. Okay. Dan satu lagi cara adalah kita panggil kromatografi. Kromatografi, di mana dia digunakan untuk mengasingkan bahan yang serupa sifat. Biasanya digunakan dalam campuran yang sangat sedikit. Apa kegunaan dia? Kita nak periksa pemalsuan dokumen dengan mengasingkan pewarna dalam dawab pen.
ataupun kita nak periksa sama ada bahan pewarna makanan ada tak yang berbahaya di dalam suatu makanan. Okay, ini adalah cara dia. Kita gunakan kertas surat, kita satu garisan. Lepas itu kita letakkan pewarna dekat garisan kertas ini. Lepas itu kita rendamkan sebahagian hujung kertas ini ke dalam air. Dan apa yang kita perhatikan nanti, kita akan perhatikan warna tersebut telah diasingkan. Okay. Ini adalah kromatografi. Okay. Kromatografi. Okey, untuk hari ini kita ada dua permainan yang murid perlu cuba. Yang pertama, okay, kita cuba asingkan campuran ini dengan kaedah pengasingan yang sesuai. Kedua, tahap yang lebih tinggi di mana murid kena mengkaitkan sifat fizikal bahan tersebut dengan kaedah pengasingan. Okay. So, di sini ada juga satu video yang saya telah lampirkan untuk rujukan murid semua. Selamat mencuba.